wabarakatuh. Nama saya Nur Amalina binti Ahmad Ridwan dari SMK Sungai Tiram, Johor dan saya berumur 14 tahun. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Sayyidatina Aisyah dituduh berzina. Pada masa itu, kebiasaannya apabila Rasulullah hendak keluar bermusafir, baginda akan membuat undian untuk isteri-isterinya. Sesiapa di antara mereka yang membuat undian, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah. Pada masa itu, Rasulullah ikut berperang dan membuat undian untuk isteri-isterinya. Ternyata nama Aisyah keluar untuk menemani Rasulullah berperang. Aisyah pergi bersama Rasulullah. Beliau diusung dengan kereta sedan, iaitu usung di atas punggung unta, dan kemudian berjalan bersama Rasulullah hingga pulang dari peperangan. Perlu diingat bahawa kejadian ini berlaku sejurus selepas ayat tentang hijab diturunkan, dan pada masa itulah Aisyah sudah pun berhijab. Apabila hampir tiba di Madinah, Aisyah sempat keluar dari pengusung untuk melakukan keperluannya. Setelah itu, Aisyah masuk semula ke dalam sekedup. Namun, ternyata rantai Aisyah itu terputus. Lalu Aisyah keluar semula dan mencari rantai yang diperbuat daripada merjan zifar itu. Pada masa yang sama, rombongan yang ditunggangi Aisyah sudah bersedia untuk berlepas. Apabila Aisyah kembali setelah menemui rantai lehernya, rombongannya sudah tiada. Pada masa itu, wanita memang berbadan ringan. Jadi rombongan itu tidak mengesyaki apa-apa pun sekiranya wanita ini ringan. Walaupun dalam kebingungan, akhirnya Aisyah mengambil keputusan untuk menunggu di mana dia berhenti. Ketika mengantuk, Aisyah tidak sengaja tertidur. Ketika tidak jauh dari tempatnya, Syafwan bin Mu'assal As-Sulami Az-Zakwani menemui Aisyah secara tidak sengaja. Beliau juga membaca istirja, iaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika melihat Aisyah. Kebetulan Syafwan tertinggal di belakang askar. Dia berjalan sepanjang malam sehingga dia sampai ke tempat Aisyah. Aisyah bangun kerana mendengar kata-kata membaca istirjanya. Dalam hadisnya, Aisyah berkata bahawa dia bersumpah dengan Allah bahawa dia tidak mendengar apa-apa daripada Syafwan selain membaca istirjanya. Malah Syafwan langsung tidak mengajak Aisyah bercakap dengannya. Sudah berkelip mata, Aisyah mengikut ajakan Syafwan untuk mengikut askar ketika mereka berehat tempoh hari. Kejadian ini digunakan oleh seseorang. Aisyah dituduh berzina dengan Syafwan bin Mu'assal. Berita ini kemudian diperbesar-besarkan oleh Abdullah bin Ubay. Setibanya di Madinah, Aisyah jatuh sakit selama sebulan. Dan pada masa itu, berita palsu tersebar luas. Mendengar itu, Aisyah bertambah sakit. Dia juga datang kepada ibu bapanya untuk mengetahui secara pasti fitnah tersebut. Aisyah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, apa yang dibicarakan orang?" Ummu Ruman radhiyallahu anha menjawab, "Wahai anakku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang wanita cantik dicintai suaminya. Sedangkan dia mempunyai banyak madu, tetapi madu itu sering menyebut aibnya." Aisyah berkata lagi, "Maha suci Allah, maksudnya ramai orang berkata tentang hal ini." Selepas kejadian itu, Aisyah menangis dari malam hingga pagi. Air matanya tiada henti. Beliau tidak tidur sepanjang malam sehingga beliau menangis lagi pada waktu pagi. Mendengar berita itu, Rasulullah berniat untuk menceraikan Aisyah. Pada suatu hari, ibu bapa Aisyah duduk di sebelah putrinya. Kemudian Rasulullah duduk di sebelah Aisyah dan berkata, "Amma ba'du wahai Aisyah, sesungguhnya telah datang kepadaku masalah begini dan begini tentang kamu. Jika kamu benar-benar bersih daripada tuduhan ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kamu. Dan jika kamu melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya. Kerana sesungguhnya seorang hamba yang ingin mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya." Aisyah menjawab, "Aku seorang wanita muda. Demi Allah, aku tahu bahawa kamu telah mendengar berita ini, maka kamu simpan dalam hati kamu dan kamu membenarkannya."
Jadi, jika aku memberitahu kamu bahawa aku bersih daripada tuduhan ini, Allah lebih mengetahui bahawa aku bersih daripada tuduhan ini. Maka kamu tidak akan mempercayai aku. Dan jika aku mengaku sesuatu yang Allah tahu aku bebas daripadanya, kamu sebenarnya percaya kepadaku. Demi Allah, aku tidak mendapati pada diriku dan padamu suatu perumpamaan selain daripada yang telah disabdakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hanya kesabaran yang baik itulah yang terbaik bagiku. Dan hanya kepada Allah mohon pertolongannya dalam apa yang kamu katakan. Surah Yusuf ayat 18. Ketika itu turun wahyu dari Allah kepada Rasulullah, iaitu ayat 11 surah An-Nur. Aisyah tersenyum gembira mengetahui berita itu adalah fitnah dan pembohongan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari kalangan kamu juga. Jangan fikir berita palsu itu tidak baik untuk kamu, walaupun ia baik untukmu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan atas dosa yang telah dilakukannya. Dan sesiapa di antara mereka yang mengambil bahagian paling besar dalam menyebarkan berita bohong, maka baginya azab yang besar pula. Surah An-Nur ayat 11. Oleh itu, pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini ialah jangan kongsi perkara yang tidak pasti kebenarannya. Tak pasti, jangan kongsi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah.